الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha kita mencari ilmu untuk mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita nikmat sihat. Alhamdulillah. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sihat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari ini kes baru 1400 lebih. Ya, masih lagi duk bilang ribu lagi. Wallahu alam. Kita sentiasa berdoa. Jangan jemu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakit ini cepat berlalu daripada negara kita ni. Allahumma ba'id bainana wa baina hadzal waba kama ba'adta bainas samaa'i wal ard. Ya Allah, jauhkan antara kami dengan antara wabak ini ya Allah, sebagaimana Allah menjauhkan antara langit dengan bumi. Kita berdoa biar begitu jauh daripada kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan ataupun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabak ini, insya-Allah. Sambung bacaan hadis kita, hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu al-Imam Muslim. Hadis yang ke-21, artinya dari Abi Amrin atau dikatakan pula daripada Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Abi Amrah atau Abi Amrin ini, kataku, dia kata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi daripadanya akan seorang yang lain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia nak satu perkataan je tentang Islam. Perkataan itu cukup dah, tak hanya dah orang lain. Main nak gitu, nak ke conclusion, nak kesimpulan. Nak kesimpulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sabdanya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah. Jadi makna satu perkataan itu istiqamah. Satu perkataan istiqamah. Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqamah. Maknanya betul, maknanya gitu sokmo. Siapa ke mati iman kepada Allah straight, siapa ke mati istiqamah.
Istiqamah. Tak ada mari turun naik, tak begitu. Naik tak apa, jangan turun daripada hak lain je tu maknanya. Itulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Amrin, dan ada yang mengatakan dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia ni dari penduduk kota Taif. Abu Amrin ni ataupun Abu Amrah Sufyan ni dia berasal daripada Taif. Taif tu tempat hak Nabi pergi hijrah. Taif tu tempat hak Nabi pergi hijrah. Sampai di sana orang Taif tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya tolak dakwah Nabi, suruh budak-budak pelekon dengan batu. Allahu akbar. Suruh budak-budak pelekon batu, maknanya padang budak-budak je. Bagi budak je pelekon maknanya. Itu menunjukkan mereka tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita tak aja lagi pergi camah-camah pelekon batu. Ada? Tak pernah lagi. Allahu akbar. Nabi nyandar kat pokok kurma. Dalam ladang anggur. Malaikat mari. Mana gamak nak suruh ambil pakai Uhud pelakon atas tu. Mai malaikat nak offer nak ambil bukit Uhud, nak pelakon atas orang Taif. Kalau kena kita, kalau kena kita, orang mari nak ajak balik kepada Allah Ta'ala pelakon dengan batu. Kalau kena kita, molek kau. Kalau kata molek juga je, malaikat ambil bukit Uhud, pelakon atas dia orang, mati habis. Tak tinggal keturunan orang Taif. Tapi Nabi SAW panjang dia punya pemikiran dia. Tak apalah, tokki dia, ayah dia, tokki dia dah masuk Islam, cucu cicit dia nanti masuk Islam. Ni antaranya ni lah, Abi Amrah Sufyan bin Abdullah ni, antaranya dia ni dari kota Taif. Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis tersebut daripadanya. Masya-Allah. 45 imam, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, 4 imam daripada 6 yang dikatakan yang paling tinggi ranking dia dalam bab hadis ni, meriwayatkan hadis daripada Abi Amrin ataupun Abi Amrah Sufyan ni. Itu dia. Maknanya jasa Nabi SAW panjang, dia punya pemikiran dia, sekesian kepada umatnya. Walaupun hari ni ayah tak mau ikut, tokki tak mau ikut, cucu cicit dia akan ikut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun kena fikir gitu juga. Maknanya tak berakhirnya hari ni, tak apa, biarlah. Mak dia tak berakhir, tak apalah. Nanti anak dia akan suka kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya, hadis tersebut sekalipun amat ringkas, pendek, simple, ringkas, tetapi cukuplah untuk menyatakan kandungan meliputi segala pengertian agama Islam dalam segi akidah dan amaliyah, atau dalam bidang keimanan dan amalan. Akidah dan amaliyah, syarah lah maknanya. Akidah dan syarah ataupun iman dan amal. 2. Amantu billah summa istaqim. Beriman kepada Allah kemudian istiqamah atas iman itu, artinya melaku segala syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah je agama ni, mudah je. Beriman kepada Allah, ikut belaka Allah suruh. Ikut belaka Allah suruh. Nak ikut payah, nak ikut payah. Allahu Akbar. Pasal apa? Syaitan mari duk tengah halang kita. Nak buat, syaitan mari buat benda tahu tak, orang lain dah buat.
Kita nak buat sikit-sikit sudah lah. Orang lain pun sikit juga. Mari kacau kita. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Ini ialah cabaran-cabaran kita lah. Semua sekali. Nak istiqamah tu payah. Payah. Mana bukan mudah. Dengan mudah je. Khabar kok orang Islam satu benda, satu perkataan yang tak hanya orang lain dah. Mudah je. Nabi kata, katakanlah aku beriman kepada Allah, guna istiqamah. Mudahnya lah. Dah, mudahnya lah. Payah. Pasal apa? Sebab nak istiqamah tu payah. Siapa dia boleh masuk tabung RM1 hari istiqamah? Masa banyak lah, RM1 je. Mari RM1, mari RM1, mari RM1, mari RM1, mari RM1. Lewat tak? Tak. Sebulan RM30 je. RM30 je sebulan. Nak istiqamah RM1. Alah RM1 je. Ya. RM1. Selama dia mari surau, mari masjid tu, umur dia 40 tahun, mati umur 60 contoh. 365 hari. RM1 setahun. RM365. RM1 setahun. RM365. Tak boleh. Payah letak terus 30 hari ni. Tak istiqamah dah. Tak. Ambil 30 hari. Nak istiqamah tu. Nak istiqamah. Payah istiqamah tu. RM1 payah. Last kali masuk 30 hari bulan ni. Lepas dah masuk dah 3 bulan pula masuk pula 30 hari. Payah istiqamah. Payah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni alhamdulillah dah. Sebab mari surau ni nampak istiqamah. Tu alhamdulillah. Dah. Mari surau, mari masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Paling kurang pun subuh, maghrib, isyak, mari masjid. Dah. Zuhur, asar tu duduk padang, duduk kebun, duduk. Tapi maknanya masih istiqamah lagi. Mari berjemaah. Mudah-mudahan itulah bukti kita depan Allah SWT. Dah, mudah-mudahan istiqamah benda. Alhamdulillah ya Allah. Nak khabar malu. Dah, maknanya ada juga hak istiqamah kita tu solat berjemaah. Kalau solat berjemaah pun tak istiqamah. Lepas tu bersedekah pun tak istiqamah. Apa benda hak istiqamah kita? Dah, apa benda hak istiqamah kita? Allah, nampak simple je, mudah je. RM1 je. Payah nak istiqamah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat ni minta satu perkataan je, istiqamah. Jadi nak nasihat apa pun istiqamah. Betul lah? Tak, istiqamah. Nabi sebut apa? Bacalah tiap kali lepas sembahyang. Fi kulli duburis salah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali. Istiqamah. Tiap-tiap lepas sembahyang. Sibuk guana pun, nak derah guana pun, bacalah sambil berjalan pun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak akung, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Istiqamah. Nak istiqamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkara mengenai pertanyaan tentang Islam. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan jawapannya kepada Sufyan bin Abdullah Abi Amrah tu ataupun Sufyan. Dua-dua tu orang tula je. Orang sama.
Mana pula Sufyan Ustaz? Tadi kan Abi Amroh Sufyan. Abi Amroh tu ialah namanya Sufyan. Amroh tu anak dia, anak Sufyan. Amroh bin Sufyan. Jadi Sufyan tu apa dia? Abu Amroh. Orang Arab dia gitu. Abu Sufyan. Abu Sufyan. Abu Sufyan apa dia? Ayah kepada Sufyan. Nama dia lain. Nama dia lain. Gitu, orang Arab begitu. Sufyan kepada Abdullah yang bertanya tentang Islam atau syariatnya. Pertanyaan ini menurut orang tersebut hendaklah serengkas-serengkasnya, tetapi menyeluruh kesimpulannya hingga dari tidak berhajat lagi bertanya kepada orang lain, serta mudah baginya untuk beramal pada bila-bila masa. Nak jawapan hak rekah. Nak cerita bab Islam, seluruhnya Islam. Hak seluah-luah Islam. Kata Ustaz Abdul Somad, Islam ni daripada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia ingat tadi. Apa dia khabar dia? Daripada, kalau kita mudahnya ujung kaki ke ujung rambut. Dah. Daripada, tak ingat dah benda apa dia khabar dia. Daripada benda sekecil-kecil benda. Beri makan kucing. Tak ingat ayah hok ni. Sampailah kepada kita masuk tandah. Semuanya Islam laka. Islam laka. Makan, minum, tidur, bangun, main, gurau, kerja, nega, Allahu Akbar, sembang, apa-apalah yang berkaitan tu semuanya Islam. Nak jawapan dia mudah, ringkas, padat, sehingga tak bertanya dengan orang lain, dan jawapan tu boleh beramal dengannya. Itu ialah soalan yang ditanya oleh Sufyan bin Abdullah. Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini betul-betul sebagaimana yang dikehendakinya, iaitu berimanlah kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah. Jawapan tu betul. Hak dia tanya tu betul. Iman kepada Allah, kemudian istiqamah. Jawapan ini berarti bahawa Islam adalah keimanan dan amalan. Islam tu apa dia? Islam tu ialah iman dan amal. Islam tu ialah akidah dan syariat. Islam tu apa dia? Islam tu ialah kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam tu apa dia? Kena semayang. Islam tu kena puasa. Islam kena zakat. Islam tu kena haji. Betul juga. Betul juga. Dah. Betul tu. Tapi kesimpulan semua tu ialah akidah dan syariat. Pegangan dan keimanan dan amalan. Keimanan sahaja tanpa amalan adalah tempang. Amalan pula tanpa keimanan adalah hampa. Kata Imam An-Nawawi, iman tanpa amal. Dia kata dia beriman tapi tak beramal, maka tempang, cacat. Orang tu dia beramal tapi tak ada iman pula, maka hampa. Hampa maknanya tak berenah. Hampa makna kosong. Kalau padi hampa. Kalau nyo komen. Nyo komen. Dah. Nyo komen. Buah nyo komen. Maknanya buah nyo komen ni tak pakar. Tak pakar. Orang mak Tafiz dulu, budak-budak dia ambil wabata je. Pakar wabata. Nyo komen. Dia ambil, dia potong-potong buat bata tidur. Orang budak-budak pondok tahun dulu lah, tahun-tahun 70-an 60-an. Learning tak ada dah bata biasa dah. Kalau dia pakai buah konyo komeng itu, ayah pergi tengok bapa ustaz suruh anak-anak tidur atas konyo komeng. Marah ke ustaz? Kenapa dah? Kenapa marah ustaz? Padahal ustaz suruh tidur tu tak jenera. Mari kan nak belajar, nak ngapa?
tidur tanya tu bong itu kejut lalu. Tak. Pak dia tu tak nyeri hidur dah. Bangun ngaji. Itu orang tua-tua. Sebab tu dia boleh. Hari ni tidur atas batas dah. Mimpi halu. Dah. Payah nak bangun. Allah. Orang tua-tua itu. Dia ada 2-3 benda. Dia buat satu benda tu. Kita hari ni semata-mata untuk keselesaan diri kita sahaja. Bila selesa, tak dapatlah benda-benda yang hilang. Hikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampa. Tak ada. Orang kafir beramal. Hampa. Tak. Orang bukan Islam, dia beramal. Tak ada pahala. Pasal apa? Sebab amalan dia tidak didasari oleh akidah, oleh keimanan. Tak ada. Tak boleh. Baiklah setara mana pun, tak ada benda. Rugi. Kehidupan dia rugi. Tak. Amal orang yang bukan Islam baik. Amal. Orang yang bukan Islam baik. Bagi sumbangan, buat baik dan sebagainya, ramai. Tapi tak ada pahala. Rugi. Pasal apa? Sebab tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal kabaguan ni, tak. Tokan tak boleh, Ustaz. Banyak mana dia habis duit, Ustaz? Tiap-tiap bulan dia bagi duit. Ada. Tak ada. Pasal apa? Sebab dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Dia mari kemanusiaan. Kemanusiaan dia mari. Tak boleh sikit, Ustaz? Tak boleh. Dah maknanya rugi lah. Dah nak buat mana suruh boleh? Se-Islam. Jawapan dia gitu. Tak. Beriman kepada Allah Ta'ala baru boleh. Adapun tak beriman, tak boleh. Walaupun banyak mana habis duit dia. Dah kalau gitu malah beri. Tak. Malah beri, orang dah rakong dia. Gitu pula. Tak. Dia beri tu dapat kredit dunia. Kredit dunia dapat lah. Oh baiklah. Ameng tu baik sungguh. Kalau orang lah baik macam dia, tak ada lah. Baik dia. Kredit dunia. Kredit dunia. Ada pahala? No, sorry. Baik, sama tak apa. Kenapa? Sebab tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu kadang-kadang kita fikir logik. Dah ameng beri duit kita. Dah Muhammad Islam dah bagi duit. Mana baik? Sudah. Dah ameng dah Islam. Tapi bagi duit tiap-tiap bulan. Muhammad Islam dah bagi duit. Mana baik? Dunia baik ameng tu. Dunia baik ameng tu. Akhirat baik Muhammad tu. Walaupun tak bagi duit kepada kita. Itu dia. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita nak sayang dia. Tak, sayang dua-dua lah. Sayang Muhammad dapat Islam. Sayang ameng dapat duit. Tak. Iya lah. Gitu lah. Tak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik dengan ameng tu lama-lama ajak masuk Islam. Ajak masuk Islam. Maka alhamdulillah ameng tu nanti akan dapat pahala daripada sumbangan dia. Itu kita bagus. Kita pun boleh pahala juga menyelamatkan dia daripada azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saing dia pagi tu. Saing dia pagi tu. Ada pun dia tak nak masuk, soal dia. Tak. Kita approach kita, tunjuk kebaikan kita, biarlah dia nampak comel agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya mestilah disatu padukan untuk melahirkan satu bentuk amal yang nyata, yang dapat dilihat buktinya. Kata Imam An-Nawawi, kedua-dua ni kena disatukan. Muhammad Islam dah, tapi tak bagi sumbangan. Orang nampak tak baik. Ameng dah Islam, tapi bagi sumbangan. Orang nampak baik. Benda ni bahaya. Akhirnya orang yang tak kuat iman dia, akhirnya dia tolak Muhammad, dia ambil ameng. Pasal apa? Pasal ameng bagi sumbangan. Itu kelemahan.
Sebab itu kata Imam An-Nawawi kena gabung kedua-dua ni. Muhammad Islam dah, comel. Dia kena usaha untuk beri sumbangan. Amin ni beri sumbangan dah, comel. Dia berusaha untuk menjadikan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Barulah comel kedua-dua ni. Ya. Hari ni orang nampak kelemahan dan kecacatan orang Islam ialah kurang dari sudut sumbangan. Adapun orang yang bukan Islam, dia lebih dari sudut sumbangan. Maka orang melihat cala, cacat, lemahnya umat Islam pada hari ini. Sebab itulah kita kena tengok dua-dua ni baru comel. Islam comel, Islam comel, Islam comel. Tak, hari ni Islam tak gerak. Ni tak gerak. Ni tak gerak. Pasal apa? Sebab dia tak sekali kedua-dua tu. Allahu Akbar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kamu beristiqamah. Perkataan ini adalah berasal dari ayat yang diterangkan dalam Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Maknanya Nabi walaupun dia ambil sikit, qul amantu billah summa istaqim, tapi ialah hasil daripada konklusi, hasil daripada kefahaman, hasil daripada kesimpulan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kefahaman Rasulullah tentang ayat innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang telah berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah. Orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabbi Allah, Rabbuna Allah, Rabbi Allah Tuhan saya, Rabbuna Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas itu. Ganjaran dia, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal bukan tanzilu, tatanazzalu. Malaikat turun ke atas mereka. Malaikat turun sokmo. Kalau nazala yang zilu, turun sekali ya. Tatanazzal, turun sokmo. Turun ke atas mereka. Apa kata malaikat? Alla takhafu, janganlah takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan berilah berita gembira dengan syurga allati kuntum tu'adun, yang kamu telah dijanjikan dengannya. Beriman, istiqamah, jangan takut, jangan sedih. Apa pun akan berlaku, jangan takut, jangan sedih. Pasal apa? Berilah berita gembira dengan syurga yang kamu telah dijanjikan. Maknanya orang yang beriman dan istiqamah ini ganjarannya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi ajar ke Sufyan, katalah aku beriman kepada Allah dan istiqamah, syurga insya-Allah. Syurga insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita didiklah diri kita insya-Allah senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqamahlah. Buat satu benda, istiqamah. Semayang 5 waktu tu istiqamah dah insya-Allah. Puasa Ramadan istiqamah dah insya-Allah. Puasa Senin Khamis je kadang-kadang. Dah, Senin Khamis kadang-kadang. Hari puasa putih dak aja buat lagi. 13, 14, 15. Dak, kena tera-tera buat kokoh insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka
dalam ayat ini telah dipastikan balasan kepada mereka yang beriman dan mereka yang telah bersikap istiqamah yang benar menurut Islam. Jadi orang yang benar dengan Islam ini, insya-Allah bila dia istiqamah, mati dia, insya-Allah akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala menurut hadis ini. Tajuk baru seterusnya, Islam, iman dan istiqamah. Bahawa tidaklah diragukan lagi bahawa dalam Islam ada iman. Apa dia iman? Iaitu tasdik yang tegas. Iman itu artinya tasdik yang tegas. Tasdik itu apa dia? Membenarkan dengan tegas, jitu, tepat, seperti serta padat dan kuat yang terletak dalam hati atau jiwa seseorang yang beriman. Banyak tu sifat tu. Yang pertama, tegas. Tegas tu maknanya tak ada main-main. Tegas. Agama apa betul? Islam. Akidah apa yang betul? Islam. Hal lain tak betul. Tegas. Tegas. Maknanya kuat. Tak ada kata agama betul, Islam. Hal lain betul gak ahli. Nampak tak? Betul gak ahli. Kalau tak betul, takkanlah ramai orang ikut dia. Dia main buat lagu tu. Nampak tak? Kalau tak betul, apa ramai orang ikut? Hak ikut tu bukan hak bodoh-bodoh, cerdik. Doktor, engineer, profesor. Ke kita ni guana? Sudah. Ini soal lagu tu pula. Tak. Itu tak tegah. Tak tegah. Dah guana mu Islam miskin. Aku malah. Dia tak menyalahkan Allah Ta'ala. Tak. Itu benda-benda yang kok mana pusing pun dia tak ada. Islam tu lah maknanya. Tegas. Benda ni cakap atas masjid boleh lah. Dah. Pak keluar tu, ai goyang syekh, goyang. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar. Ini benda-benda yang bahaya. Dah. Jitu, tepat serta padat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, nafi lil jinsi dia panggil. Nafi lil jins. La ilaha. Bukan la ilahu, la ilaha. La ilaha tu nafi lil jins. Lepas la tu noun, selepas la tu bagi atas. La ilaha maknanya nafi lil jins. Nafi jenis. Nafi jenis. Jenis apa? Jenis Tuhan. Semua jenis Tuhan tak ada. Tak ada. La ilaha, tak ada. Semua jenis Tuhan tak ada. Illallah, kecuali Allah. Gitu, padat, tepat. Terletak dalam jiwa seseorang yang beriman. Dia tak mari ragu-ragu maknanya. Itu maksud dia Islam. Maksud dia iman. Di atas iman inilah didasarkan amal atau dilaksanakan syariat yang hukum dan hukum yang diperintahkan. Jadi bila letak akidah tu baru naik amalan. Naik amalan. Base tu kena kuat. Akidah kena kuat. Barulah amalan itu, syariat itu dilakukan. Walaupun sikit dikira dah. Pasal apa? Pasal base dah ada dah. Tapi kalau buat tinggi mana pun base tak kuat, balik. Sebab itu nak dalam mana, mesti bangunan ni nak tinggi mana, mesti dalam dia punya base dia. 60 tekak, 30 tekak pun malam, barulah dia boleh
tahan bangunan tu. Tak. Kalau nak buat 6 rakaat 4 kaki balik bung. Maknanya tak kuat. Amalan-amalan yang dilakukan tanpa akidah tak kuat. Jadi dia akan runtuh, hancur, tak kekal. Maka untuk menguatkan amalan itu mestilah diasaskan kepada akidah. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah Sufyan supaya berkata untuk menyatakan keimanannya. Allah Nabi suruh sebut qul amantu billah. Suruh sebut maknanya. Bukan Nabi kata mung beriman kepada Allah, mung istiqamah. Tak. Tengok hadis, tengok dari segi bahasa Arab. Ajar gak gambar tak satu perkataan tentang Islam ni tak hanya orang lain dah. Cukup dengan orang takabur je. Gini enta beriman kepada Allah, patut enta istiqamah lah. Dengan katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian mung istiqamah. Itu hadis Nabi. Qul, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian mung istiqamah. Summa istaqim, mung istiqamah. Mung istiqamah tahu mung kata. Amantu billah, aku katakanlah aku beriman kepada Allah. Summa istaqim, kemudian mung istiqamah atas hak mung kata. Maknanya lebih kuat daripada mung beriman kepada Allah kemudian mung istiqamah. Makna lebih kuat maknanya. Allahu akbar. Pasal itu disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nabi suruh Sufyan kata aku beriman kepada Allah. Padahal sebagai seorang Islam tentu keimanan itu ada pada hatinya. Dan Allah itu Tuhan yang diimaninya. Padahal Sufyan tu Islam dah. Tak payah khabar maknanya imam-imam tu. Tak. Nabi nak khabarnya istiqamah tu atas iman hak dia ngaku tu. Apa yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintahnya ialah supaya ia tidak juga orang lain supaya ia dan juga orang lain senantiasa memperbaharui keimanan kepada Allah untuk mendapatkan tenaga amal yang tidak putus-putus. Itu poinnya. Kata Imam An-Nawawi, nak melihat hadis ini ialah kenapa Nabi suruh kata aku beriman. Itu maknanya tajdid al-iman, maknanya memperbaharui. Amantu billah. Kita bangun pagi, amantu billah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu antara maksurah kita. Ataupun amantu billah, sebut qul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Berbeza hidup kita hari itu daripada hidup kita sebelum ni. Kita bangun je Allah. Allah tu okey dah. Tak. Tapi amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dia menyedarkan diri kita. Tak. Dia remind ourselves. We remind ourselves. Amantu billah, I believe in God. Barulah kita pun Allah surat benda ni. Apa kena buat ni? Dia mari akan datang apa soalan-soalan yang seterusnya yang perlu kita buat. Jadi boleh kita insya-Allah start pagi esok. Bangun pagi je amantu billah, tajdid iman itu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat tenaga amal yang tidak putus-putus. Pasal apa kena kata gitu? Bila kata gitu, mari tenaga tu, mari kekuatan. Aku kena buat amantu billah. Lepas tu tak saja mengaku je,
kena ada tindakan-tindakan yang kita kena buat. Itulah tenaga untuk memotivasikan kita terus beramal secara tak putus-putus. Pembaharuan ini berarti selalu mengingati dalam hati sambil menyebut dengan lidah akan kebesaran ilahi dengan tanggungjawab yang diwajibkan ke atas orang yang beriman. Maknanya dia mari peringatan kepada kita. Mengingati itu peringatan kepada kita bahawa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu mestilah kita kena lakukan tanggungjawab yang diwajibkan ke atas kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal iman tanpa amal tempang. Tempang. Amal tanpa iman tu bukan kita, itu orang kafir. Amal tanpa iman bukan kita, itu orang kafir. Hampa, tak ada, kosong, tak ada isi. Maknanya kita ialah iman, tapi kita tak beramal. Iman kita tempang. Tempang artinya cacat, jalan kecoh, maknanya kecoh. Allahu Akbar. Jadi nak suruh tak kecoh, kena perbarui iman. Amantu billah. Boleh amal sikit, ada amal. Tak banyak, kena beramal sikit. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya beristiqamah, iaitu lurus di atas jalan yang betul sesuai dengan tuntutan keimanan itu. Menyeleweng atau menyimpang dari garisan yang telah ditetapkan Allah, Tuhan yang dipercayakan kepada wujudnya, qadamun, qidam, kan qadam pagi, qidam, dan bakoknya, hukum serta perintah dan larangannya. Jadi maknanya istiqamah tu supaya tidak menyeleweng dari atau menyimpang daripada garisan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu dia wujudnya, kidamnya, bakoknya, serta hukum, perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah berarti menjalani jalan yang lurus, yakni as-siratul mustaqim. Jalan ini ialah agama yang lurus tanpa sebarang liku-likunya atau condong ke kiri atau ke kanan, dan meliputi segala perbuatan taat yang zahir dan yang batin, juga meninggalkan segala larangan. Ini semua berarti istiqamah, iaitu kelurusan yang tetap dalam melaksanakan amal. Mana istiqamah tu betul. Betul tahu dah? As-siratul mustaqim. Tak lari kanan, tak lari kiri. Maknanya kena straight. Kena straight. Tak boleh nak ikut kehendak-kehendak manusia. Mesti kena ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni payah. Pasal apa? Nak ikut syariat Allah, payah hidup itu. Payah hidup itu. Tak. Jadi akhirnya ejah tak betul. Ejah tu makna tak istiqamah. Nak pegang hak agama ni, pegang sungguh-sungguh. Pasal apa? Pegang sungguh-sungguh tu banyak ujian pula. Tu Nabi sebut satu perkataan je, tapi besar makna dia. Kesimpulannya, mengandungi pengertian yang agak luas. Orang yang beriman wajiblah melaksanakan istiqamah menurut pengertian ini, iaitu kelurusan yang tetap dalam keadaan yang betul dan benar. Betul dan benar. Betul tapi tak benar, tak boleh. Nak betul dan benar. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran tu daripada Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Dah. Hari ni dunia ni kita nak balik ke, nak realign balik ni bukan payah, bukan senang. Bukan senang.
Ini benda-benda yang kena tengok sebenarnya. Tidak berubah atau bergoncang oleh sesuatu pengaruh yang mendatang. Ia walau bagaimanapun juga tetap memelihara iman dan kepentingannya dan keyakinannya, tetap beramal menurut perintah serta melahirkan sesuatu sama dengan suara hatinya, tidak tahu bermuka dua, bercabang lidah dalam menghadapi sesuatu keadaan. Keyakinan dia, hak dia cakap tak, hak dia nampak muka dia supaya hak dalam. Itulah dia istiqamah. Wallahu alam. Kita berhenti situ lah ni, sambung pula insya-Allah minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.